Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada murid-murid Cikgu Tahun 4 di luar sana. Hari ini kita berjumpa lagi, kita bertemu lagi dalam PDPR Bahasa Melayu bersama dengan Cikgu Aizat. Apa yang kita nak buat hari ini? Kita akan belajar mengenai balai cerap. Apa tu balai cerap? Jom kita mulakan. Baik murid, awak pernah dengar tak balai cerap ni apa? Yang mana tahu dia tahulah, dia senyum je tu kan. Kalau yang tak tahu dia mesti tergaru-garu kepala dia, betul tak? Okey, baik. Balai cerap ni ialah lokasi atau bangunan yang digunakan untuk memerhati atau mencerap peristiwa cakrawala atau daratan, ilmu falak, kaji iklim atau cuaca, geofizik dan pelbagai lagi yang dia kaji. Okey. Balai cerap ni secara ringkasnya dia mengkaji pelbagai benda. Contohnya astronomi, dia kaji bintang, dia kaji cuaca, dia kaji pelbagai aras laut. Rasanya lah kan. Balai cerap ni memang penting. Kalau contohnya cuaca pada hari ni. Okey, macam mana dia tahu petang nanti ada ribut ke, ada hujan ke? Dan balai cerap ni juga dia akan tengok langit. Apa dia tengokkan langit tu? Dia akan lihat mengenai pergerakan bulan. Itu penting. Sebab apa penting? Pergerakan bulan ni adalah untuk orang yang berlayar di laut ataupun untuk nelayan yang cari ikan di laut. Ilmu yang disampaikan dalam balai cerap ni memang amat berguna pada kita semua. Okey, macam kita tengok kalender lah. Kita dah tengok kalender bila raya, itu kan pelbagai aras pasang air laut. Itu semuanya daripada balai cerap yang dikaji. Jadi benda ni memanglah penting. Kalau tak tahu, awak boleh Google, awak boleh buka YouTube ataupun awak boleh buka Google, apa tu balai cerap. Awak boleh lihat contohnya balai cerap ni macam mana kan. Okey, untuk tugasan pada hari ni, awak boleh lihat buku teks pada muka surat 111. Pada muka surat 111 ni bertajuk mengenai balai cerap di rumah. Nampak? Dia buat balai cerap di rumah je. Tapi bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Bukan biasa-biasa nak buat balai cerap di rumah ni. Dia memerlukan peralatan berteknologi tinggi tau. Bukannya awak ada kantar pembesar ke, awak ada mikroskop apa ni? Bukannya awak ada teleskop biasa-biasa. Okey? Balai cerap ni mestilah ada peralatan yang berteknologi tinggi dan dia ada ilmu mengenai kaji cuaca, ada ilmu mengenai astronomi, pelbagai lagi lah. Okey, jom kita tengok petikan. Zara sedang membaca rencana dalam majalah Dewan Pelajar. Minat yang tinggi dalam bidang astronomi telah mendorong seorang penduduk kampung membuka balai cerap mini di rumahnya. Kedengaran agak pelik bukan? Namun begitulah yang dilakukan oleh Profesor Dr. Maha Marawi Omar, pemilik balai cerap di Kubang Rawa, Salo, Kota Baru, Kelantan. Balai cerap tersebut dibina di pekarangan rumahnya. Baik. Petikan dia ada ceritakan mengenai seorang profesor, Profesor Dr. Maha Marawi, betul lah. Okey. Dr. Maha Marawi ni dia ada balai cerap dia sendiri. Nampak? Dia pun profesor, mestilah dia ada ilmu mengenai dalam bidang falak ataupun bidang astronomi ni. Jadi dia buka satu balai cerap mini di pekarangan rumahnya. Hebat kan? Baik. Itu petikan teks yang pertama. Petikan teks kedua, dia ada ceritakan mengenai peralatan yang digunakan oleh doktor ni. Okey. Dan dia telah mendapat pengiktirafan daripada Agensi Angkasa Negara melalui projek inovasi sosial Kementerian Tenaga Sains dan Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Panjang dia punya nama kan. Baik, itu petikan yang kedua. Petikan yang ketiga, dia ada menerangkan impian Dr. Maha Marawi ni. Apa yang dia nak sampaikan sebenarnya melalui kerja dia, hasil tugasan dia ni. Okey. Impian dia ialah untuk memupuk kesedaran dan minat masyarakat dalam ilmu astronomi dan angkasa. Nampak? Selain itu, beliau juga berhasrat untuk mengembangkan ilmu astronomi ini kepada segenap lapisan masyarakat. Siapa yang jenis minat astronomi, yang biasanya dia minat tengok langit, minat tengok bulan apa semua tu, mungkin dia ada peluang untuk belajar dalam bidang benda ni. Baik, untuk tugasan pada hari ni, awak kena lengkapkan peta minda di bawah. Dia ada bagi peta minda, balai cerap di rumah, lokasi, dekat mana lokasi tadi. Ada kan dalam perenggan yang pertama tadi kan, ataupun petikan yang pertama tadi dia dah terangkan dekat mana lokasi Dr. Maha Marawi ni.
Dan peralatan yang digunakan, apa peralatan dia? Ada di perenggan yang kedua ataupun petikan teks yang kedua tadi, dia ada terangkan peralatan yang digunakan. Dan yang ketiga, impian pemilik. Impian pemilik ni, impian Dr. Mahamarwi lah. Apa yang dia nak sampaikan sebenarnya melalui tugasan dia tu. Ada cikgu dah terangkan kan tadi. Awak tengok sendiri dalam petikan yang ketiga. Jadi tugasan pada hari ni awak buat dalam buku BM1. Awak kena buat peta minda. Itu sahaja tugasan pada hari ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye.